dekat dalam diagram ni. Sistem gas, surrounding environment ni saya tak ada label pun, heat masuk, heat keluar. So saya nak awak label. So that's why saya nak minta awak ada hard copy untuk chapter ni sebenarnya. Okay, so heat masuk, positive Q, heat keluar, negative Q. Kalau work done on the gas, on the system, positif atau negatif? Negatif. Arrow dia sama macam heat tetapi dia terbalik dia punya sign. So dekat sini heat kita negatif, work done on the gas is negative. Kalau the other arrow, work done apa? Kalau arrow keluar macam ni? Positif. Work done, apa nama dia? Work done? By the system. By the system ataupun by the gas. So bila merujuk kepada on the gas ataupun by the gas, awak boleh imagine gas yang mana yang which process yang akan menyebabkan gas akan expand. Okay, kalau on the gas rasanya gas tu akan compress ke akan expand? Compress. Okay, so benda tu kita boleh fikir logik. So senang untuk kita hafal dia punya sign convention. Kemudian lagi satu benda yang saya banyak kali highlightkan berkenaan dengan internal energy, hanya relate dengan kuantiti apa? Temperature. So kalau ada change in temperature, maksudnya adalah change in delta U. Change in U lah. Okay. Kalau kita punya change temperature is 0, maksudnya delta U kita? 0. Okay, so itu benda yang penting yang awak boleh dapat dalam video yang saya dah share semalam. Senang je first law of thermo ni. Kemudian kita discuss berkenaan dengan example 7 and example 8. Okay, cuba kita try tengok example 7 and example 8. Okay, so example 7 ni kita just nak check jawapan. Esther ada tak Esther? Esther dah dekat rumah? Ada, madam. Ada. Sebenarnya saya tak check pun siapa yang tak ada dekat dalam ni hari ni. Saya lupa pula. So yang tak ada adalah Hidayah, saya rasa dia di PM saya. Kemudian siapa yang tak ada? Siapa? Johan? Juwita. Oh, Juwita. Juwita tak ada lagi. Saya, madam. Awak share? Ya. Melvin, awak share dengan siapa? Azrul dengan Syawal. Okay, so maksudnya dah ada 22. Selamat 21. Betul lah. Okay, so semua ada. Okay, so kita just nak discuss. Mak pusyuk, ya Allah, Akbar. Sorry. Okay, so kita example 7. Saya tengok example 7 ni, Esther, awak salah. Submission example awak salah. Awak salah pindahkan. Sign dia salah, awak punya sign. Awak tengok balik awak punya solution. Saya ada return balik awak punya kerja kat situ. Okay. Ya, saya pun baru perasan. Perasan tak? Awak punya sign kan, salah kan? Okay, berapa jawapan untuk example 7 ni? 4,300. Okay, so delta U kita adalah 4,300 joule. So memang positif kan dia punya value yang awak dapat? Betul kan? Semua orang dapat benda yang sama? Betul. Okay, memang positif. So, delta U, kalau kita ada Q dan W, kita check dulu sign convention untuk Q dengan W. So that kita boleh figure out delta U kita tu positif atau negatif sebenarnya. Sebab dalam syllabus kita tak belajar tentang formula U. Sebenarnya formula U ni dia ada spesifik formula. Dalam PhD kita belajar nantilah. Dia akan depends on type of gas. Contoh kalau gas yang monoatomic seperti single gases. Apa dia? Noble gases kan? Noble gas yang single, betul tak? Yang bukan O2, H2, yang tu di, lebih kepada 2 atom. Kan? Single gas macam noble. Contoh noble gases apa? Recap balik chemistry. Helium. Helium semua tu kita panggil sebagai monoatomic gases, tak silap saya lah. So formula untuk monoatomic gases, dia punya internal energy adalah 3/2 kT. So merujuk kepada formula ini,
U ni mesti directly proportional to the temperature. That's why saya banyak tekankan U mesti bergantung kepada nilai temperature. Okay? So ini untuk mono lah. Monoatomic gases. Okay, so kita belum lagi masuk dalam silibus PDT untuk yang ni. So ini yang pertama. Okay, so untuk example 8, yang kedua. Okay, so ini adalah proses expansion of gas under constant temperature. So untuk constant temperature, dia punya delta U equals to 0. 0. Disebabkan kita punya change in temperature kita dekat sini pun 0, constant kan. Kemudian untuk B pula, obviously awak akan gunakan first law of thermodynamics. So bila delta U kita kosong, kita punya heat equals to 30 joule. 30 joule. Positif atau negatif? Positif. Okay, sebab dia kata the gas expand, ini keyword yang pertama. Kemudian dia kata the gas does work of 30 joule. So gas tu yang membuat kerja. Jadi ini kategorinya adalah work done on ke by the system? By the system. By the system. Okay. So by the system, obviously kita punya W kita positif. So senanglah untuk example 8. Okay, so saya ada minta 3 soalan tutorial. Okay, 3 soalan tutorial yang saya minta. Dan saya tak bagi jawapan untuk 1 dengan 2. Betul kan? Iya, Madam. Ya, Okay. betul. So sengaja saya tak bagi sebab senang sangat. Kalau bagi macam boleh teka je tanpa kira pun boleh kan. So senang sangat untuk buat. Kita just check je betul ataupun salah awak punya jawapan tu. Okay. So untuk yang pertama, in each set of the following situations, find the change in internal energy of the system. So question asks for delta U. Okay. So first soalan dia kata, a system absorbs 2090 joule of heat and at the same time does 400 joule of work. So the system absorbs heat and the system does 400 joule of work. So untuk soalan yang pertama ini kita kena pasti dulu, okay. Kita nak delta U mestilah kita kena gunakan first law of thermodynamics. Jadi kita kena tahu yang Q kita ni positif ataupun negatif. So Q kita system absorb the heat. Jadi kita punya Q tu positif ke negatif? Najwa, Q positif ke negatif? Absorb heat, system absorb heat. Positive. Positive Q. Okay, so dah nampak clear dekat sini. Okay, next. Kalau the system does 400 joule of work, Steve, positif ke negatif W kita tu? Positif ada. Positif juga sebab sistem tu yang buat kerja. Okay, so senanglah. So masukkan nilai Q, masukkan nilai W. So berapa awak dapat untuk delta U untuk soalan ni? $1690 joule. Okay, 1690 joule dan delta U kita ni positif. Okay, so kita pergi kepada soalan B. A system absorb, again they absorb the heat and at the same time 420 joule of work is done on it. So Q memang positif. W sekarang positif ke negatif? Negatif. Negatif sebab work is done on the system. Okay, jadi nak cari delta U, simple lah. Delta U equals to 1255 minus 420. Berapa jawapan ni? Berapa jawapan? Teddy? Berapa? 1675 joule. Okay. Semua orang dapat jawapan yang sama, betul? Ya. Betul, Madam. Dan last sekali, okay, soalan C. 5020 joule is removed from a gas. Okay, so heat is removed from the gas. So Q kita ni negatif, positif? Negatif. Negatif, okay. Siapa yang cakap tu? Kursi. Kursi awak orang mana? Ha? Awak orang mana?
Orang Kota Marudu. Kota Marudu tu dekat mana? Sabah, Sabah. Yelah, Sabah, saya tahu lah Sabah. Tapi dia which part of Sabah? Adakah dia dekat area KK tu ke? Dekat Kudat ke? Dia jauh betul. Dia dekat? Dah tahu. Saya tidak tahu di mana. Ya Allah, teruk sangat awak ni. Ayah teruk ini. Dah tahu bang ini. Apa tahu Kota Marudu tu kat mana? Dekat-dekat Kudat gitu bang. Oh, dekat Kudat lah, dekat Kudat Ya. sana. Oh, okey. Okey, tak apa. Saya teringat, nanti saya cerita kat awak kenapa. Okay, so dia kata heat is removed from a gas and held at constant volume. Ini soalan yang jarang juga kita guna. Bila dia kata constant volume, bila dia kata constant volume, ada satu kuantiti yang kita kena tahu. Benda ni saya tak pasti saya dah beritahu ataupun tak dalam video. Ada tak? Tak ada berkaitan dengan constant volume. Nggak ada macam. Tak ada. Belum. Tak ada apa-apa yang saya beritahu tentang constant volume sebenarnya. Tiada. Nanti bila video last video saya akan bagi tahu tentang constant volume ni sebenarnya. Dia berkait dengan thermodynamic process. Tapi as information awal, so awak buat macam mana soalan ni? Ke tak buat pun? W equals to 0. Kenapa ke W equals to 0? Seperti constant volume. So dia punya work done pun 0 kali. Yes, kita boleh fikir logik sebenarnya kan. Kalaulah gas tu tak expand ataupun tak compress, betul tak? Jadi kita akan assume tak ada work on the system or by the system. So ini adalah another information berkenaan dengan constant volume. Okay, jadi work done equals to 0. Okay, jadi your Q equals to delta U. So delta U kita sekarang positif ke negatif? Negative. Yes. Okay, John. Okay, so bila awak bayangkan, bila awak baca soalan ni, dia kata heat is removed from the gas. So Q kita negatif. Jadi kita punya delta U pun juga negatif. Okay, so kita tahu delta U kan bergantung kepada temperature. Okay, jadi bila kita dapat delta U kita negatif, awak boleh imagine T final dengan T initial, siapa lebih besar? Test sikit. T initial. T initial lebih besar. Betul? Initial. T initial lebih besar. Bila kita tolakkan baru kita dapat negatif. Betul tak? Iya. Okay? So, bila kita cari delta T kita mesti negatif. That's why kita punya delta U pun negatif juga. Okay? So boleh relate macam tu lah. Sebab U bergantung kepada nilai temperature. Okay, so far okay untuk soalan 1. Okay. Ada soalan? Okay, madam. Okay, sedang lagi kan? Okay, question 2 pun saya tak bagi jawapan. So kita discuss dia punya jawapan. Okay, so kita minta Nisa boleh tak tolong bacakan soalan 2 ni? Boleh. Okay. As an ideal gas is compressed isothermally, the compressing agent does 36 joule of work. How much heat flows from the gas during the compression process? Okay, thank you. So kita panggil Angel. Angel ada tak? Angel ada? Angel ada? Tak ada? Angel saya dalam meet. Angel tak ada dalam Google Meet ya? Iya, tidak men. Oh, ya ke? Okay, kita panggil apa lagi saya nak panggil ni? Juwita masih tak ada Tak ada. Okay, Syawal. Syawal ada? Ada. Okay, Syawal. Ada Google tak berkenaan dengan isothermal ni maksud dia apa? Dia ada, madam. Tak ada. Jadi macam mana awak jawab soalan ni? Saya jawab. Macam biasa je tu. Apa? Macam biasa lah. Macam biasa je. Oh, dia tak perlu tahu isothermal pun boleh jawab soalan ni. Oh, isothermal Lee kan, madam? Isothermal Li tu lah. Li tu dia punya tambahan je. Isothermal dia proses dia adalah isothermal. So ada Google tak berkenaan dengan isothermal?
isothermal? Ada dalam notes. Ada dalam notes. So agak-agaknya isothermal ni maksud dia apa? Dia cakap condition dia T is constant. Yes, constant temperature. So kalau awak tak tahu apa benda isothermal ni, sebenarnya soalan ni awak tak dapat jawab sebenarnya. Okay? Kalau sebab memang tak dapat jawab sebab kita hanya ada value work sahaja. Kita nak Q. Betul tak? Kan? Iya. Kalau tak tahu, ada ke yang tahu tapi dapat jawab? Cuba share. Tak tahu pun maksud isothermal tapi dia dapat juga jawab soalan ni. Ada tak? Korang dapat jawab ke tak sebenarnya soalan ni? Dapat, madam. Dapat ni. Tapi korang tahulah maksud isothermal. Tahu, tengok di page sebelah. Tahu. Tengok di page sebelah. Okey, bagus lah tu. Okey, sama ada Google ke atau tengok dalam page ke, awak boleh tahu yang isothermal ni sebenarnya constant temperature. So bila kita kata constant temperature, once again apa yang kita boleh tahu tentang dia punya perubahan internal energy? Zero. Zero. Okey. So maksudnya dekat sini, okey, bila dia kata the compressing agent does 36 joule of work, so kita hanya tinggal W dan juga Q sahaja yang diminta. Jadi W kita ni positif ke negatif? Negatif. Okay, kenapa negatif pula? Sebab dia compress. Negatif ke positif? The compressing agent does 36 joule of work. Negatif. Does kan? Siapa yang buat kerja? Gas ke orang lain? Siapa yang buat kerja ni? Kita compressing agent yang buat kerja. Kita belajar sistem ataupun surrounding ataupun environment. Betul tak? So, kebanyakannya kita belajar, okay, kalau work done on the system, kita kata surrounding ni yang sedang melakukan kerja ke atas sistem ni ataupun gas. So, ataupun kalau work done by the system, so gas ni sedang membuat kerja. So, this is positive W, this is negative W. Jadi, bila dia merujuk kepada compressing agent, so compressing agent ni merujuk kepada benda lain selain daripada gas. So, kita boleh gantikan surrounding dengan compressing agent. So, compressing agent yang sedang membuat kerja ke atas gas ni. Okay? Sebab dia kata ayat dia, as an ideal gas compressed isothermally, the compressing agent does 36 joule of work. So, dekat situ awak kena faham, adakah gas tu yang buat kerja? Ataupun orang lain yang buat kerja ke atas gas. Okay? So, bila kita faham ayat tu, sebenarnya orang lain yang sedang membuat kerja ke atas gas. Jadi, compressing agent does work on the gas. Jadi, W kita positif ke negatif? Negatif ke positif? Negatif. Negatif. Okay, sebab orang lain yang buat kerja ke atas gas tersebut. Okay, so tadi delta U kita dah kosong. So, Q equals to W. Jadi bila W kita negatif, Q kita positif negatif? Negatif. Negatif juga. Jadi kita akan dapat heat flows out from the gas. Okay, so kita tahulah heat ni mesti keluar daripada gas. Loss to surrounding. Okay, loss to surrounding. Okay, boleh? Boleh ke soalan 2? Boleh. Boleh, madam. Orang ada soalan, interrupt je. Okay, so kita pergi kepada soalan last kali. Yang ni saya bagi jawapan lah. Yang ni dapat tak jawab? Dapat madam. Dapat kan? Senang je. As long as awak tahu apa itu isothermal. Okay, so kita baca dulu soalan. Fatimah ada? Ada. Fatimah bacakan soalan. 2 mole of an ideal gas expand isothermally from a volume of 30 liters to 50 liters while the temperature was 300 Kelvin. Calculate the pressure change during this process. Okay, thank you. Okay, Ian ada tak? Ada. Ada. Okay, soalan minta pressure change. Kemudian dia ada dua value untuk volume, initial dan final.
Jadi pressure kita pun akan ada initial dengan final lah. Temperature kita berubah tak, Iyad? Tidak. Tak berubah sebab proses dia dipanggil Isothermal. isothermal process. Okay, jadi hanya volume dan pressure yang berubah. Jadi kita kena ada dua pressure sebab kita ada dua volume. Macam mana nak cari pressure satu persatu? PV equals to nRT. Okay, so ini kita gunakan ideal gas equation daripada learning outcome 8.2. Okay, so dia relate sebenarnya 8.2 dengan 8.3 ni. Okay, so kalau kita menggunakan volume yang pertama, katakanlah ini adalah volume 1, so kita akan dapat pressure kita pun 1. Okay, next question. Melvin, number of mole kita berubah tak kalau volume dia berubah? Tidak. Tidak berubah. Okay, awak bayangkan macam satu storage tank yang ada gas. Okay, storage tank tu dibesarkan. Gas dekat dalam tu, dia punya partikel tu bertambah tak? Rasanya. Bertambah tak? Kita besarkan je size tank tu. Tapi gas tu maintain lagi dekat dalam tu. Kita tak ada buat pertambahan, kita tak ada buat pun top up gas dekat dalam tank tu. So rasanya number of molecule, number of particle dekat dalam tank tu berubah atau sama je? Siapa boleh respon? Jane boleh? Jane boleh? Saya Kak Madam. Gila. Jane boleh? Dalam satu storage tank, kita just besarkan je size storage tank ni. Okay, kita besarkan saja. So, gas yang ada dalam tu sama je. Cuma kita besarkan saiz. Rasanya partikel ini bertambah atau berkurang tak? Katakanlah dia ada 5 je partikel dekat dalam. 5 je molecule of gas. Kita besarkan saiz. Storage time. Partikel ni akan bertambah tak? Sama kan? aja. So impossible. Awak pun tahu dalam chemistry takkanlah kita tiba-tiba boleh tambah jumlah molekul, jumlah partikel. Betul tak? Unless kita top up lagi another gas dekat dalam storage tank tu. Okay? So begitu juga dengan number of mole. So number of mole, number of particle tak akan berubah and unless kita tambah, kita top up lagi, kita tambah berat gas tersebut. Okay? So jangan keliru, walaupun volume dia bertambah, expand, okay, so kena imagine yang gas ni memang occupy space. So walaupun volume dia bertambah, imagine yang storage tank tu yang akan membesar, jadi gas tu masih lagi sama. Jadi number of mole sama, real gas constant ataupun molar gas constant sama, temperature pun sama. Yang berubah hanya P1, V1, okay. So, itu untuk dapatkan P1. Sama juga kalau kita gunakan P2, kalau gunakan volume tu untuk kita dapatkan P2. Boleh tak saya guna equation Boyle's law dalam kes ni? Boleh ke? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Agak-agaknya kenapa tak boleh? Kita dah ada V1 dengan V2, kita nak cari P1 dengan P2 kan? Sebab dia mau perubahan. Sebab dia mau perubahan, jadi kita kena tolakkan perubahan tu, betul tak? Pressure change. So, kita kena ada setiap kuantiti ini. Boleh kalau still nak guna Boyle's law, tetapi kita kena dapatkan dulu value nRT ni. Okay? So, kita tahu nRT ni equivalent to P1 V1 equals to P2 V2. So dapatkan dulu nRT. So bila kita dapatkan value nRT contoh. Okay, contohlah saya bagi satu value nRT 3.02 times 10 to the power of 4. Contohlah. Okay, ni contoh je lah. Sangat je. Okay, tu. Ini adalah nilai nRT kita. So 3.02 times 10 to the power of 2. Ini adalah P1 V1. So kita equate saja dengan P2 V2. So V2 kita akan masukkan value. Kita akan dapatkan berapa P2 kita. So, boleh juga tapi kita still kena ada nilai nRT. Tapi paling senang
guna je lah kedua-dua ideal gas equation ni. Boleh faham tak apa yang saya explain? Faham, Boleh. madam. Boleh? Okay, so jawapan betul untuk soalan ni. Jawapan yang saya bagi ni betul ke? Bila kita tolakkan pressure tu? Betul, Ya, Mi. betul. Okay, seorang boleh tak tolong bagi saya nilai pressure yang pertama? Eliza boleh? Pressure 1. Boleh, Madam. 99,720 Pascal. Dia tak ada decimal point pun Tiada. Itu je. Okay. So pressure tu berapa? Melvin. 166,200 PA. Okay. So bila kita cari delta P dekat sini, berapa Azrul? Bila kita tolakkan. Enam 4 80. Yes. So jangan tinggalkan jawapan macam ni. So make sure buat dalam standard form lah. Okay, so 6.65 times 10 to the power of 1, 2, 3, 4. 4 Pascal. Okay, so buat jawapan nampak macam hebat sikit lah. Buat dalam standard form. Jangan buat dalam whole number macam ni. Okay. So saya rasa tu je untuk hari ni. Oh, kelas kita sekejap je hari ni. Tapi saya ada satu task untuk hari ini. Okay, so saya stop record video dulu.